Hello semua, selamat pagi dan selamat berhujung minggu ASIA Asia hari Ahad 15 September bersama dengan 5 Safar 1443 Hijriah. Kita bersiaran di TVS saluran 122 Astro dan MyTV. Hari ini pagi Ahad bertiga kami di sini untuk berkongsi dengan anda dalam slot pendidikan ya Syah. Ya betul. Apa khabar Sharon? Apa khabar baik. Cikgu Bong? Ya, khabar baik. Hari ini bersemangat ya. Sharon pun ASIA. Semangat ni sebab dalam slot pendidikan ni, terutama sekali pendidikan sains ni, memang saya sangat excited Syah. Sebab betul. banyak eksperimen yang boleh dilakukan. Macam Cikgu Bong sendiri, apakah eksperimen yang akan dilakukan? Tengok banyak bahan-bahan atas meja ni. Ya, hari ini kita masih lagi kita korek lagi apa yang ada dekat rumah sajalah. Bagus Cikgu tak? Bong Bahan-bahan. sebenarnya Syah. Bagus sebenarnya Cikgu Bong sebab dia menggunakan segala bahan-bahan yang terdapat di rumah, dan saya kira bahan-bahan dia memang mudah untuk didapati di rumah. Betul. Dan kalau nak beli pun murah jugalah. Barang yang terpakai pun boleh guna juga betul, Sharon. betul tu. Contohnya macam ada botol, ada tali, tali yang lebih-lebih kita ikat kotak tu, boleh digunakan. Cikgu Bong, apa yang kita nak buat hari ni? Ya, hari ini kita first ni kita guna yang simple-simple lah. Ni tali ni masa beli telur, sayur tu semua ada kan. So betul. kita cuba, okey. Selain tu kalau tak ada tu ini tali yang tu untuk ikat buku pun boleh. Kalau betul-betul lah tak dapat jumpa tali dekat rumah tu, kabel mesti ada kan. Kabel printer kan, kabel yang charging handphone tu kan. Boleh juga pinjam dengan family tu. Mungkin betul. Sharon cuba ini. Sekarang ni Sharon, jangan ibu bapa terkejut pula kalau tiba-tiba tu kabel dekat rumah tu hilang. Mesti kena cek balik. Mungkin anak-anaknya yang menggunakan tu untuk eksperimen bersama Cikgu Bong. Perlu minta dari parent dulu. Minta kebenaran dulu. Dan sekiranya anda dah menggunakannya ya, kadang-kadang di rumah, tolong kembalikan semula ke tempat asal. Nanti ayah buka laptop ke komputer, tak ada kabel pula. Soal ini senang saja, simple. Kalau benang tu susah sikit, benang terlalu halus tu. So kita demo, so kita buat simple. Kita boleh buat beberapa simple dia. Buat simple di mana Cikgu? Di semua tempat mana-mana. Kita buat saiz dia boleh besar, boleh kecil. Jangan tarik dulu. Okay, nak berapa banyak ni Cikgu? Tak kisah? Tak kisahlah. Biasa kalau buat 4 boleh. Ada yang besar, ada yang kecil. Macam ini. Saiz dia. Okay. Besar, kecil. Lebih kurang macam ini. Besar, kecil. Ikut kreativiti. Ada yang besar, ada yang sangat kecil, ada yang sederhana. Boleh saja. Buat macam ni, simple. Tak jadi masalah. Baiklah, Kan? saya buat yang begini boleh Cikgu? Boleh. Ada besar, kecil. Yang kedua ni betul. Boleh juga. So kita tengok kan. Kita ada simpulan dekat tali tersebut. So saya sini ada 4. 1, 2, 3, 4. Saya nak tanya Sharon dengan Shasha. You rasakan bila saya tarik tali ini, yang mana akan terikat dulu? Yang mana akan ikatan mati dulu? Yang paling besar ke, yang paling kecil ke, yang sederhana? Saya rasa paling besar. Paling besar. Sharon pula macam mana? Saya tengah buat imajinasi. Biasanya kita buat ikatan satu saja kan? Betul. Saya rasa di tengah lah yang besar. Di Sebab dia tengah. macam di tengah. Jadi tarik tu mungkin terus tersimpul lah. Tersimpul. Kita cuba tengok apa berlaku. Saya Ya. tarik di tepi tu. Tengok. Apa yang terjadi yang besar tu? Dia Adakah semakin mengecil. dia macam semakin mengecil kan? Ya, betul. Tapi adakah dia yang terawal? Tengok apa terjadi. Macam 4 bulatan tu dia saiz tu sudah sama kan? Sama besar. Dan bila tarik sebenarnya 4 itu serentak. Serentak. Syah, apa kata kita cuba? Apa kata Kami nak cuba pula. Ya, cuba pula. Kita cuba Okey, tengok saya yang Syah dulu. Saya ada yang besar dekat hujung sekali, yang kecil dan sama-sama bentuklah saiznya. Kita tengok teori ni. Boleh tak jadi tak pada Syah? Okey. Okey. Tengok dulu. Okey. Ya, Wah. lebih kurang sama masa Lebih dia kurang. serentak ya. Betul. Magic Sharon. Saya Okey, pula. Sharon pula cuba. Cuba debar ni sebab saya punya bulatan macam lain macam. Tengok. Okey, jadi saya akan Sebab dia keras sikit kabel. Cukup panjang tak tangan Sharon? Saya tolong Kalau tarik Cikgu.
Dah Kalau tengok tak dah cukup, saya size boleh dah. tolong. Sudah jadi sama Sama kan size. tadi. Okey, lepas tu tarik. Memang dia akan jadi sama. Memang agak sukar Agak lah sukar untuk sebab, nak dia ketatkan sebab dah Kabel dia pun maksimum agak sudah keras. ada keras Aha. sudah. Tapi kalau kita sebenarnya, tengok kan cikgu, saiz dia semua Sama. Semua Kalau sama. dapat lihat di sini, saiz bulatan ini kembali sama ya, walaupun tadi Ya. saiz bulatan ni adalah berbeza. Mungkin adik itu kurang jelas, kita Oh, rewind okey, balik. boleh. Bulatan kecil, bulatan Okey. besar. Rewind balik. Okey, kita rewind balik sekali lagi. Okey, tengok yang ini paling kecil, ini sederhana, ini Ini. paling besar sekali. So bila dah tarik, apa berlaku? Dia akan jadi sama. Saiz dia sama. Saiz dia sama. Lepas ketiga-tiga saiz dia sama, baru dia akan diikat secara serentak. Best kan? Ini macam kita buat teamwork kan? Ya, No. betul. No one left behind tu. Oh. Serentak sama-sama. Wow. So sebenarnya kenapa ya? Tahu tak? Kenapa cikgu? Kenapa dia berlaku macam tu, Dia cikgu? berlaku macam ni. Ini adalah disebabkan geseran. Daya geseran. Kita tahu geseran itu adalah daripada dua permukaan yang berbeza. So setiap kali bila contohnya kita gosok tangan tu pun ada sebabkan geseran kan. So ini kan kita tengok semakin untuk yang bulatan besar ini kita tengok dia ada longgar sikit. So dia punya permukaan tu geseran tu kurang. So bila kita tarik dia pun akan semakin kecil. Untuk yang bulatan kecil itu dia lebih dekat sudah. So dia ada daya geseran yang lebih. So dia akan tunggulah, dia akan tunggu kawan dia tu slow. So bila dah geseran dah sama tu dia akan serentak. Diikat. Ini disebabkan oleh geseran. So geseran itu adalah dari dua permukaan yang berbeza. Dia bertindaklah. Bertindak balas. Bila digosok, bukan tindak Oh, balas. bukan bertindak balas. Dia digosok bila digosok tu dua permukaan yang berbeza itu. So, okey kan? So selain itu kan ada lagi aktiviti tentang geseran juga. Di mana kita tengok apa ini? Ada beras. beras. Ya. Seminggu sebelum ni kita ada guna beras untuk bandingkan isi padu kan. Bentuk mana yang boleh simpan lebih banyak. Okey, hari ini kita guna juga. Ni kita guna apa? Bekas. Botol. Apa Botol bekas? air, apa-apa saja. Botol lah. Ni macam botol cili lah, cikgu. Ya, ni botol cili. Ni Ini pun botol besar. cili Jadi juga. kepada adik-adik yang berada di rumah, apa saja botol yang ada guna, tak semestinya botol kaca, botol plastik pun boleh digunakan. Bahan terpakai pun boleh guna. Kalau tak ada botol kaca tu, ni Botol air plastik ni mineral paling tu mudah boleh. untuk yang paling didapati senang lah. ya. Aha. Jadi dan juga ini ada corong ni cikgu kan. Macam Corong buat turas. air kan selalu kita gunakan untuk buat air. Buat air sirap. Dan ada juga ni chopstick kayu. Contoh cikgu kalau tak ada chopstick kayu, chopstick plastik boleh digunakan tak? Chopstick besi ke Boleh ataupun juga. boleh? Apa? Kalau macam Pensel pun boleh. pensel pun boleh, pen pun Jadi boleh. paling mudah lah kalau tak ada chopstick. Sebab ini kan boleh sekarang gunakan ni. Kita work from home, Pensel. stay at home selalu tapau kan. Ya betul. Selalu dia Banyak tapau. chopstick. Jadi kita simpan je lah stick-stick yang lebih ni. Betul tu, dekat situ ada beras. Di sini nak syorkan jangan menggunakan beras yang mahal. Boleh gunakan saja beras yang murah sebab kita nak buat eksperimen. Betul. Syah. Musim-musim PKP ni Sharon. Betul lah cikgu. Mungkin ada pelajar yang tertanya-tanya, boleh tak guna macam dijirin ke? Macam Dijirin kacang boleh. hijau untuk mencantikkan Kacang beras. hijau Boleh, macam biasa. boleh jugalah. Boleh. Asalkan Batu-batu dia- kecil. Batu kecil boleh. Boleh jugalah. Batu kecil. Yang penting kita nak tengok sebab geseran dua permukaan kan. So kita tengok macam mana kita nak buktikan ada geseran menggunakan botol, menggunakan beras dan juga chopstick ini. Jadi contoh cikgu, kalau dia tiada botol, adakah dia boleh menggunakan bekas yang macam bentuk leper? Macam untuk letakkan makanan tu boleh tak? Ataupun Tak, dia kita memang guna perlu gunakan yang botol? panjang, yang slim, semakin slim semakin bagus. Kiranya macam jadi- bentuk silinder sikit Silinder lah. sikit. ya. Jadi ingatkan di sini mesti menggunakan bentuk seperti inilah, bentuk botol lah kita boleh katakan, bentuk silinder lah, bentuk slim. Sebab eksperimen ni memang memerlukan bekas-bekas yang berbentuk sedemikian. Jadi kepada anda terus kekal setia bersama kami kerana kita akan ketahui apakah eksperimen yang akan kita lakukan bersama beras dan chopstick serta botol tersebut. Semuanya dalam Sejahtera Asia.
Ya, kembali lagi bersama kami bertiga dalam slot pendidikan sains. Jadi kita lihat dah, kami dah ready dah untuk melakukan eksperimen sains bersama dengan Cikgu Bong. Jadi eksperimen yang pertama ni, pertama dah selesai. Eksperimen yang kedua ni apa yang akan kita lakukan, Cikgu Bong? Ya, eksperimen yang kedua tu kita buat challenge sikit. Macam mana kita boleh angkat botol yang berisi dengan beras ini tanpa tangan kamu menyentuh botol ini. Itulah persoalannya. Tapi sebelum tu kita nak bagi tahulah dengan para penonton dekat rumah apakah antara bahan-bahan yang perlu kita sediakan. Sebagai contohnya kita kena ada beras. Kalau tak ada beras boleh kacang hijau, boleh kan cikgu? Apa-apa boleh yang batu kerikil yang kecil itu. Kecil, batu-batu kecil, boleh. okey. Batu kerikil yang Pasir kecil-kecil. boleh. Pasir pun boleh juga dan lepas tu boleh gunakan bahan-bahan terpakai yang berbentuk tinggi ataupun silinder seakan-akan lah macam yang saya pegang ni botol Air mineral. air mineral plastik. Lepas tu macam Cikgu Bong botol sos kaca, cili. sos cili. Macam bekas cili. Macam saya pun bekas cili. Jadi saya kira lebih mudah untuk anda mendapatkan botol yang seperti Syasha pegang. Tu sebab tu memang boleh dapat kat luar lah Syah. Ya, Botol dekat sampah je. pun boleh dapat. Dalam tong sampah tu kena jaga-jaga sikit. Boleh baru cuci. ya. Cuci baru tu boleh digunakan. Jadi seperti anda lihat botol saya ni telah diisi dengan beras. Manakala botol Cikgu Bong dan juga Syasha masih belum lagi diisi kosong. dengan beras. Jadi lepas ni mereka berdua akan mengisi botol mereka dengan Ya, beras. okey, jom kita isi. Ini ada lagi satu botol kan. Boleh ada juga lagi satu botol ni. Ini botol sos. cuka. Botol cuka. Okey, so Syasha isi dulu. Okey, saya nak mulakan terlebih dahulu. Saya letak dekat sini lah. Okey. Cikgu Bong, apa tipsnya kalau untuk mengisi ni? Adakah kena Isi semua? sampai penuh. Isi sampai penuh. Cikgu, ke contoh cikgu kalau tak penuh tak boleh ke cikgu? Dia mesti Kalau isi tak penuh. tu, dia ada agak challenge sikit lah. Dia perlu ada apa? Ada teknik. Kalau yang ini tak akan gagal. Kalau dah penuh tu 100% berjaya. Okay, faham. Kalau macam mana cikgu? Kalau macam tak ada yang ni, tempat yang ni, kalau yang merah ni, apa nama yang Corong. merah? Kalau tak ada Dia tu corong boleh ni macam guna mana cikgu? Kertas itu. Okey, kertas. Kita buat dia moncong tu. Kreatif ni. Boleh guna. Jadi kepada Isi macam adik-adik yang di rumah, jika anda tidak mempunyai corong, anda boleh menggunakan kreativiti anda menghasilkan corong menggunakan kertas. Apa-apa saja kertas yang ada di rumah. Saya tunjuk contoh. Cikgu, betul tak? Ke saya nak kena tambah lagi? Tambah lagi. You cuba padatkan dia. Mungkin Padatkan. Sharon yang Perlu atas. padatkan. Cuba Okey. padatkan lagi. Saya cuba padatkan lagi sepadat-padatnya. Okey, you kena padatkan, buka penutup itu dan padatkan. Okey. Syira, bila kita membuat eksperimen, kita kena jadi kreatif. Betul tu. Contohnya macam kita tak ada corong, kita gunakan kertas supaya kita tak membazir untuk membeli yang barulah. Ya, Betul. tak semesti dananya. Sebenarnya senang juga kalau guna plastik botol ada dua kan. Kamu potong yang atas itu, terbalikkan dia sudah jadi corong. Okey. So cuba padatkan. Saya isi ya. Okay, saya rasa saya punya ni dah memang Dah betul padat padat dah. Saya rasa saya perlu sedikit lagi untuk tambah bagi dia Tambahkan padat. lagi. Ni yang betul-betul padat ni semua. Padat nah. Tapi teringat pula zaman-zaman kecil dulu kan Syah, kita selalunya buat botol macam ni pergi kat anak sungai kan, kita tangkap ikan guna botol. Ikan yang kecil tu kadang-kadang yang berudu tu kita masukkan kita dalam botol masukkan. kan, lepas tu letak dengan batu-batu sungai yang kecil-kecil kat dalam Saya tu. rasa yang Indahnya budak-budak zaman sekarang tu dulu. tak tahu apa berudu tu lah. Kan? Kan dulu Kita zaman tak tahu kanak, macam mana rupa dia. Okey, kita padatkan. Dah padat kan? Okey. Sampai penuh tu isi. Saya rasa macam saya nak Oh, kena salah pula. tak Tak apa. apa. Biasa eksperimen kan kita mesti Messy boleh sikit. jadi. Messy. Messy sikit. Tapi yang paling penting lepas je buat semua eksperimen cikgu, saya nak isi, kita cikgu. je Saya masukkan. Padatkan. Lepas tu Kita kita keluarkan padatkan. apa senjata kita? Chopstick. Kita Salah ada satu. senjata rahsia kita. Chopstick ni biasanya kalau kita beli dekat luar memang adalah free chopstick. So kita tapau khususnya yang gerai-gerai Cina tu lah. Mereka guna chopstick. Ya. Okey. Lepas tu kita cuba padatkan.
Okey. Masa Sasha punya boleh penuhkan lagi. Okey, boleh Penuhkan lagi cikgu. sampai ke penutup dia Syah. Sampai ke penutup. Alright, boleh. Okey, lepas itu kita cucuk. Dan angkat. Wah. Mesti padat. Cuba. Saya pun nak cubalah cikgu. Debar-debar ni cikgu. Cucuk sahaja ke cikgu? Secepat yang mungkin. Alamak. Nervous kan sebab tu foto kaca, betul tak Sharon? Sebab dia kata secepat yang mungkin. betul. Kita biasa You relax. akan rasa sampai dia padat, tak boleh dimasukkan lagi. Berasa takkan tertumpah ke cikgu? Jangan risau. Okey, saya cuba. Chopstick dikurus saja. Okey, dapat lagi masuk. Tak dapat kan? Aha. Okey, angkat. Cuba angkat. Wow. Cubaan. Ya, Dia kita boleh nampak risau di kan? sini ya. Kita boleh Dah angkat. angkat. Okey. Sekarang saya pula nak cuba cikgu. Nampak sini. Saya Tengok, pula cuba. cuba. Saya tak risau sangatlah sebab saya punya botol plastik. Ya, kalau adik-adik kat rumah tu risau kaca ni pecah ke, guna saja plastik. Ya, Betul. betul. Okey, saya cuba. Tekan lagi. Okey. Okey, angkat. Cuba angkat. tengok. Berjaya. Kami bertiga berjaya. kan? akhirnya. Maksudnya tak kisahlah dia botol itu plastik ke, kaca ke. Okey, boleh saja kita angkat. Okey, maksudnya kenapa? Ini disebabkan geseran juga. Okey, permukaan antara chopstick dengan beras itu. Sebab dua-dua permukaan dia kasar sikit. So, ni kan ada geseran tu. So, ada satu daya. Okey, yang boleh angkat dia naik ke atas tanpa dia jatuh ke bawah. Ini geseran. Samalah dengan yang tapak kasut kita tu kan. Dia ada bunga kan. Bila kasut baru tu itu ada geseran supaya kita boleh jalan dengan stable. Tidaklah terlalu licin nanti jatuh dan sebagainya. Itu pun aplikasikan konsep geseran ini. Contohnya ada dekat tayar kereta pun tayar macam tu kereta juga. pun Macam tu. sama tu, juga. So tak ada kemalangan yang berlaku masa hujan, kalau tu ada jalan yang berminyak, licin dan sebagainya. Itu semua aplikasikan konsep geseran ini. Tengok, dia tak jatuh tu. Saya sampai kita nak keluarkan chopstick Pun dapat tak? susah. Pun susah. Cuba, kita cuba. Ketat kan? Boleh tak kalau macam kita nak cuba untuk keluarkan dia cikgu? Apa kata kita cuba Syah? boleh. Lihat apa hasilnya kan? Okey. Cuba. Okey, boleh. Tengok. Kalau untuk Sasha punya senang. Yang Syah punya boleh, senang. boleh, Sebab Mungkin tadi you hanya picit saja. So bila beras itu dah ubah kedudukan dia tu, dah longgar sikit boleh. Tapi yang ini kan mungkin kita kena twist, pusing. Okay, chopstick itu. So bila dah longgar tu, bila you nak cuba kali kedua tu, masih boleh masih juga. boleh, Masih boleh juga. Menarik ya. Dia masih boleh Syah. Boleh. masih. Contohlah kan cikgu kalau ada pelajar yang mungkin dalam kalangan kita ada pelajar yang menuntut menggunakan chopstick besi. Adakah dia hasilnya sama juga? Mungkin dia kurang berkesan sikit sebab besi kan dia Dia licin, permukaan kan? dia licin. Kita nak ada dua permukaan yang kasar. So semakin kasar dua permukaan yang berinteraksi itu, semakin besar daya geseran ini. Jadi kita nak ingatkan sekali lagi kepada pelajar-pelajar, anda digalakkan untuk menggunakan chopstick kayu. Lebih mudah kalau tak ada chopstick di rumah, anda boleh menggunakan dua batang pensel. Sama guna juga. pensel. Tapi tidak, janganlah pensel yang terlalu pendek. Pensel yang baru tu panjang sikit cukup boleh. Yang ada macam tajam hujung tu lah kan cikgu. Kalau macam nak Kalau guna tak, ranting ranting kayu pun bunga boleh. boleh. Tapi kalau ranting kayu tu mesti permukaan botol tu besar sikit lah kan Syah. Tapi Sebab ada nak juga yang cucuk tu kecil, kat dalam. kecil macam ni Masa pun ada juga. kita Boleh. parent trim bunga semua tu dia ada ranting tu boleh juga. Jadi selepas ini kita akan teruskan lagi dengan eksperimen kita yang ketiga. Jadi kepada adik-adik di luar sana, jika anda ingin tahu apakah eksperimen ketiga kita selepas ni bersama dengan Cikgu Bom, jangan ke mana-mana. Terus setia bersama kami bertiga hanya dalam Sejahtera Asia.
Ya, bersama kami di Sejahtera Asia. Hari ini kita ada buat eksperimen. Macam tadi kita ada eksperimen yang pertama berkaitan dengan tali. Eksperimen kedua, botol dan juga beras seperti yang kita dapat tengok tadi. Dan eksperimen yang ketiga, masih menggunakan bahan-bahan yang ada dekat dalam rumah. Tapi yang paling penting, adik-adik kena minta kebenaran ibu bapa dulu. Takut tu. nanti tak cukup pula nak makan untuk tengah hari nanti. Betul tak cikgu? Ya, kita guna telur lagi. Tapi telur ini jangan risau, lepas eksperimen tu masih boleh makan juga. Jadi telur yang digunakan pada pagi ini, cikgu adakah menggunakan telur yang dah direbus ataupun telur mentah? Terpulang, boleh guna telur yang mentah dan telur yang direbus pun boleh lah. Tapi hari ini cikgu bawa yang telur yang sudah direbus untuk elakkan kemalangan yang berlaku atas meja ini nanti. Kalau kat rumah tu, ikut suka hatilah. Kalau nak senang, lepas kita rebus, kita buat eksperimen. Lepas tu kita boleh enjoy makan ni. Betul. Sebenarnya takut juga nanti kalau mentah tiba-tiba pecah satu hal pula dekat rumah. Dia boleh mengotorkan lantai dan juga boleh berlakunya pembaziran di situ. Jadi kalau cikgu, kalau telur masin boleh guna tak cikgu? Boleh. Boleh asal telur saja ya. Ya, asal telur ataupun apa lagi benda yang bujur yang coklat tu. Oh, coklat yang bentuk Avocado. oval tu kan? Boleh. Betul. Okay, so macam mana, ada idea tak? Kita dah pernah tu dulu telur tu terapung guna pakai air garam. Sekarang kita nak dia berdiri. Berdiri. Tapi kalau tengok macam ni memang susah. Dia bergoleng-goleng. Goleng-goleng. Ya. Sifat dia tu memang macam tak dapat nak berdiri dengan statik. So, macam mana? Kita nak aplikasikan konsep geseran menepati tema kita hari ini menggunakan bahan tu masih ada atas meja. Ada idea tak? Kalau macam tadi, geseran, Cikgu Bong cakap dia kena ada dua permukaan yang kasar. Betul. Kalau kita tengok dekat atas meja kita ni, ada beras, ada chopstick, ada botol. Betul. Dan ada tudung botol juga. Ada tudung botol juga. Sebab kalau macam ni tudung botol tu macam ni dia boleh berdiri. Tapi ni trick lah. Ini bukan sebab geseran, sebab ini sebab bentuk dia tu memang boleh ngam dengan untuk boleh menahan menyokong lah. Boleh Menyokong telur tu untuk berdiri. Jadi saya kira atas ni saya rasa beras lah cikgu. beras. Beras Kan mungkin lah. ada yang nak cuba guna 2 batang chopstick, boleh berdiri tak? Boleh cuba cikgu? Boleh. Okey, dekat sini saya ada 2 batang chopstick. Kita nak tengok dulu. So 2 batang Banyak. chopstick. So dia Okey. berdiri ni. Boleh tak? Tidak dapat juga tak sebab dapat dia juga. golek depan, Dia belakang, tergolek juga. kiri. So kita cuba guna beras. Saya rasa beras boleh tak? Kita cuba cikgu. Kita Kita cuba. tengok apa Okey. hasilnya. So mungkin Sharon guna beras. Okey. Saya bagi telur ini. Selain itu kita boleh cuba lagi juga guna garam. Kita tengok Jadi garam. eksperimen Jadi kita beras pada ni hari tuang ini- kat sini tuang cikgu. sikit. Okey. Okey. Jadi eksperimen kita pada hari ini ada beras dan juga ada garam. Kita nak tengok adakah telur tu dia akan berdiri dengan tegak. Okey. Cuba Sharon. Jadi boleh kita cuba lihat tak? beras tersebut yang telah digunakan dalam eksperimen yang kedua tadi, anda tuang saja di atas mana-mana permukaan dan seelok-eloknya di atas permukaan kertas supaya anda dapat lihat dengan jelas hasilnya nanti. Kita cuba. Ini Cuba telur perhatikan. letak di tengah ke cikgu? Mana-mana letak saja. Tengok boleh tak? You adjust sikit. Hebat. Berdiri telur saya. Sebab tengok kita nak guna yang penutup itu supaya telur tu berdiri. Tapi kan tak pernah kita jangka beras begitu halus, kecil pun kecil boleh. Boleh. Ini disebabkan oleh geseran. Dia ada 2 permukaan tu. So dia ada kan beras itu di sekeliling telur. So dia ada mewujudkan satu daya geseran. So telur tu akan berdiri saja di tengah-tengah itu. So ini beras tu kan. Kalau kita guna garam lagi kecil. Okey, garam Halus lagi. halus Lagi halus. Betul. Okey, saya nak cubalah. Sekarang kita nak gunakan garam. Sedikit saja tak cukup. Sedikit saja cikgu. Ah, Banyak dah. ni boleh? Dah. Boleh. Cukup dah. Sikit saja. Beras Kalau tadi dalam- banyak, beras perlu banyak, kuantiti banyak. Ya, Tapi kalau beras tu kalau
kurang lagi pun boleh berjaya sebenarnya. Ya ke? Saya nak cuba Pasti lagi. kita cuba. Cuba. Kalau macam ni, cuba. kiranya dalam satu cubit sahaja. Ya, secubit Secubit Syah, sahaja. cuba. Lepas tu saya nak cuba letak dekat atas garam sini. itu. Okey. You kena adjust sikit, cari dah rasa dia tu. Nampak tak? Kita masih mencuba lagi. ya. Cuba Syah. Jangan tak Cuba. cuba. Ya. Ni yang seronoknya pasal eksperimen sains ni. Di mana kita cuba jaya. Cuba jayakan. Mhm. Mungkin cara saya salah ke ataupun Ataupun mungkin perlu gunakan kuantiti garam yang lebih ataupun- banyak sikit. Cukup sudah. cuba. Ataupun sebenarnya. teknik yang tak perlu. Teknik kita ataupun Syah. teknik. Teknik kita tu yang mungkin tak betul. Okay, Betul. letak di atas tu. tak apa, sebab itulah kita buat eksperimen. Sebab kita nak tahu kan. Tapi bila saya tengok Syah buat guna garam ni, saya terfikir kalau guna gula pun boleh kan Boleh, cikgu? Kita nak boleh. cuba-cuba kan di rumah. Boleh. Gunakan Boleh. gula. Cikgu macam mana ni? Adakah cara saya ni tak berapa dah betul? Macam Kita ni makan cuba, mali kurang kita ni kan cuba. cikgu. Makan mali kena kurang ni, tak berjaya ni. Itulah pentingnya buat eksperimen. Mana tahu nanti ada kelas amali ke apa. Okey. Lihat cikgu buat. Okay, kita kena adjust sikit dia punya garam tu. Saya dah berjaya nampak atas beras. Dah. Okey, Saya rasa Syah teknik Syah tu perlu diperbaiki. saya akan cuba lepas ni. Kita buat ni kena sabar sikit. Tapi saya penyabar orang ni, cikgu. Tak, mungkin nervous. Nervous Saya Nervous nervous. kan sebab Ah. tengok Sharon dah berjaya dah ni. Jadi saya rasa tercabarlah sebenarnya. Ini boleh dilakukan macam kiranya buat cabaran antara adik-adik semua dekat rumah lah. Sebenarnya tak semestinya garam, kita guna pasir dekat tepi Dekat jalan luar pun boleh. Pasir. gula pun boleh. So sebenarnya tengok kenapa garam ini kita guna sikit saja banding dengan beras. Sebab garam ini walaupun dia saiz dia kecil tapi permukaan dia luas. Okey, dia punya permukaan tu bila kita tengok combine bila gabungkan dia punya luas permukaan tu lebih besar banding dengan yang beras ini. So dia ada wujudlah permukaan tu kan. So geseran. Ada geseran, so telur ini boleh berdiri dengan berjayanya. So boleh ke Syah boleh kongsikan perasaan Syah? Perasaan saya ingin mencuba sekali lagi. Boleh? Okey. Saya ingin kita mencuba Okey, sekali cuba lagi. lagi Syah, cuba lagi. Ha. Kita cuba sekali lagi. Pasti boleh ya? Pasti boleh. Jangan berhenti Betul. mencuba. Tapi kalau ni Dia tak kena, berjaya, saya rasa kena ada teknik yang betul. Jadi kepada adik-adik di rumah sekiranya anda mencuba tetapi tidak berjaya juga, anda boleh usaha lagi cuba sehingga anda berjaya. Jangan mudah putus asa. Ini dinamakan eksperimen sikit lagi, sains. sikit lagi, sikit lagi. sikit lagi. Saya berasa kecewa sikit lah hari ni sebenarnya. Tak apa Syah, cuba lagi, cuba. Saya cuba lagi. Syah, Sharon cuba cuba juga. Saya Saya memang tak nak mengalah dengan Sharon ya. Saya guna beras tadi Syah. Mungkin hasilnya berbeza sikit. Teknik dia berbeza. Betul, dia sangat Okay. mencabar sebenarnya. Oh, masih lagi tak boleh lah. Tak kita tengok kalau Sharon boleh tu maksudnya masalah teknik ni. Macam sama je dengan Syasha ni. Sebab yang ini tak ada seronok. magic ni maksudnya. Cumanya konsep saiz di mana-mana. Konsep sains di mana-mana. Hampir-hampir ni. Alah, kenapa saya tu tak dapat? Syah, saya berjaya Syah. Dia kena ada teknik yang Saya betul nak Syah. mengambil aura bersabar sedikit je lagi. Okey. Okey, saya kena baca bismillah kot. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh, boleh. Anda boleh. Yakin Syah. Anda boleh. Suka cikgu dengan Sharon tengok saya tak dapat ni. Sharon macam mana awak buat tadi? Dia kan ada kesenian dekat tangan tu, kat jari tu. Okey. Cuba sekali lagi. Jangan Boleh. terlalu kasar. Cikgu saya akan mencubanya pada masa akan datang lah kalau macam ni. Okey. Tadi dah. Cikgu masih tak Sikit dapat. lagi. Boleh tak cikgu tunjukkan Okey, kepada kita saya? lihat dulu. Jadi kepada adik-adik jangan berputus asa. Boleh. Cuma dia Ah. perlukan kesabaran sedikit dan Betul. teknik yang betul. Kalau adik-adik macam saya, Tengok macam macam mana? Letak Tak saja. apa, selepas ini Syasha akan berlatih bersama Cikgu Bong bagaimana untuk mendirikan telur itu di atas garam itu. Jadi sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Cikgu Bong yang mengajar kita hari ini tentang topik geseran. Jadi terus kekal setia bersama saya dengan Syasha selepas ni kerana kita ada kupasan dan perkongsian yang menarik untuk anda hanya di Sejahtera Asia. Cik,
Terima kasih kerana terus kekal setia bersama kami berdua, Sharon Kezia dan juga Syah Dezlin dalam siaran Sejahtera Asia hari ini. Jadi Syah, mungkin boleh kongsikan adakah berjaya tadi eksperimen bersama dengan Cikgu Bong? Baiklah, eksperimen yang telah dilakukan tadi, contohnya eksperimen pertama, eksperimen yang kedua berjaya. Untuk saya lah, eksperimen yang ketiga gagal. Tapi tak mengapa, selepas sebenarnya Sharon ada di sebalik tabir tadi saya dapat mendirikan telur tu berjaya. Akhirnya setelah berempas pulas akhirnya berjaya juga. Sebenarnya seronok. Jadi kepada anda jika ingin tahu apakah lagi eksperimen yang akan dilakukan oleh Cikgu Bong pada minggu depan, terus kekal setia bersama kami. Seperti biasa kami ada membawa sedikit kupasan dan sedikit perkongsian kepada anda semua sebagai peringatan kepada anda dan kepada kami juga. Jadi hari ini kami ingin kongsikan dengan anda checklist confirm tidur puas. Kerana kajian menunjukkan 89% rakyat Malaysia mempunyai masalah mahu lelapkan mata. Mengapa? Kaji selidik mengenai kesihatan tidur oleh The Nielsen Company mendapati 9 daripada 10 orang atau seramai 89% masyarakat di Malaysia mengalami satu atau lebih masalah tidur. Data penting lain yang diperincikan dalam penyelidikan itu ialah 50% daripada orang Malaysia menilaikan kualiti tidur mereka sebagai biasa. 63% daripada orang Malaysia berusia antara 25 dan 49 tahun memerlukan lebih daripada 30 minit untuk tidur. Dan juga didapati di sini bahawa orang Malaysia yang tinggal di utara semenanjung Malaysia 48% dan selatan 43% memerlukan lebih daripada 30 minit untuk tidur. Kerana tidur sangat penting untuk membenarkan otot dan tubuh badan berehat dan juga untuk memastikan hormon seimbang dan imuniti kepada penyakit. Jadi kalau kita dapat lihat di situ kan Syah, data tu menunjukkan memang rakyat Malaysia ni mengalami kesukaran lah untuk tidur. Nampak sangat kiranya dalam konsep burung hantu ramai yang susah untuk tidur, sebenarnya termasuk diri Syah sendiri, mungkin disebabkan insomnia. Disebabkan selalu bermain telefon ke sebelum tidur tu. Lepas tu mungkin ada gangguan-gangguan yang lain. Jadi kami di Sejahtera Asia ingin memberikan beberapa tips yang mungkin berguna dan juga sebenarnya sebagai peringatan untuk Syah dan juga Sharon sekali tentang ini. Jadi kalau macam Syah kan, seperti tadi Syah kongsikan bahawa Syah juga mengalami kesukaran untuk tidur kan. Mana agak-agak berapa masa agak lama untuk Syah terlelap? Biasanya Syah untuk terlelap tu mungkin dalam 1 jam macam tu. Lama tu Syah. Tapi mungkin disebabkan sebelum nak tidur tu main phone tu Syah tak menafikan lah. Mungkin itu adalah salah satu faktornya. Kalau macam Sharon sendiri, macam mana? Berapa minit ataupun berapa jam? Saya bergantung dengan keadaan. Kalau saya rasa letih dengan aktiviti harian saya mengambil masa yang dalam masa 15 minit tu saya boleh terlelap lah. Tapi saya pun pernah mengalami kat situasi di mana tak tahu apakah yang terjadi pada malam itu Syah. Kadang-kadang 2-3 jam tak dapat tidur juga. Kan? Pernah juga daripada pukul 11 tu saya dah ready lah nak tidur kan. Dah tutup badan tu dengan selimut. Lepas tu tengok kau pusing sini, pusing sana, pukul 12 belum tidur. Lepas tu tengok pukul 1 pun belum tidur lagi Syah. Tapi tak tahu kenapa. Kan? Jadi mungkin juga cara corak pemakanan itu sendiri mungkin saya tak sedar, mungkin boleh mempengaruhi ataupun mungkin minuman berkafein yang boleh juga mempengaruhi. Tapi kan Syah, saya ada kawan walaupun pukul 11 pukul 12 tengah malam kan Syah, mereka minum air kopi O ni. Kopi O yang pekat tu boleh tidur lepas boleh tu. tidur. Tak ada masalah. Kira kafein tu tidak memberi sebarang kesan kepada kawan saya itu. Jadi saya kira air kafein ni mungkin dia bergantung pada seseorang itu. Dia ikut badan seseorang tu sebenarnya. Dan juga bila Syah cakap macam tu, Syah pun ada kawan dia dekat mana-mana saja dia boleh terlelap. Dia tengah berdiri macam ni pun dia boleh tertidur. Apatah lagi kalau ada tempat nak memang lena lah. Tempat yang relax, tempat yang santai. Betul, jadi kadang-kadang saya macam jealous lah dengan kawan-kawan macam ni. Macam kita susah. Mudah nak dan tidur. Dan juga adakah Syah kan kalau corak tidur Syah, kalau Syah tidur tu ada tak macam tiba-tiba terjaga tengah tidur tu, tengah malam ke tengah pagi tu? Ya ada. Biasanya kadang-kadang ada terjaga. Dah tu pernah tak Syah pun nak tanya dengan Syah, pernah tak bila terjaga tu tiba-tiba jantung tu berdegup dengan kencang?
Ada tak? Ataupun macam terjaga macam tu, lepas tu tidur balik? Saya terjaga tu kadang-kadang satu sebab mimpi lah. Lepas tu kedua tu sebab nak pergi tandas. Saya memang mengganggu betul lah Syah. Lepas tu yang ketiga tu pula rasa dahaga. Dahaga. Jadi 3 perkara ni selalu membuat saya terjaga di waktu malam lah. Tu yang menyukarkan kita untuk kembali lena semula Syah. Sebab nak ambil masa untuk lena tu memang ambil masa yang lama. Sebenarnya Sharon, ada sebab kenapa kita ni susah nak tidur. Sebab-sebabnya kita akan beritahu dengan para penonton sebentar ini, iaitu yang pertama sekali Sharon, silakan. Jadi kita akan kongsikan tips kepada anda bagaimana untuk mendapat tidur yang berkualiti. Jadi tips yang pertama adalah keadaan bilik tidur senyap dan gelap. Dan yang kedua adalah elak makan 2 jam sebelum tidur. Jadi kita kena pastikan bilik tidur itu dalam keadaan yang gelap, dalam keadaan yang senyap, supaya kita dah macam menyediakan diri kita, menyediakan mental kita untuk tidur. Kalau suasana terang benderang tu, mental kita ni kan ada bijak sebenarnya. Dia fikir, macam belum nak tidur lagi lah tuan aku ni. Macam aktif je lagi, jadi macam kita bangun, kita cakap tidur lepas tu. Lepas tu bila kita sunyi, sebab bila kita lihat kenapa, kalau kita bercuti, contohnya pergi hotel kan, kita cepat terlelap. Kan, betul kan? Sebab mungkin pencahayaan dekat dalam hotel tu dia malap sikit. Kan dalam bilik tu macam kita memang dah buka je pintu hotel tu, bila kita kembali berjalan ke, kita kembali daripada membeli belah kan, kita punya mental tu dah, aku balik nak tidur lah. Tengok dengan keadaan yang kemas. Lepas tu bilik yang, yalah seperti yang Syah kongsikan, suasana tidur tu, dia menggunakan lampu pencahayaan tu sangat penting yang malap untuk meningkatkan mood untuk kita tidur. Dan penting juga untuk elakkan makan 2 jam sebelum tidur. Ini macam ada kesangsian dekat situ Syah, sebab saya rasa sebelum tidur tu mati kuat nak makan. Betul tu. Kadang-kadang tu Syah dah baring tu, perut tu tiba-tiba berbunyi-bunyi lah, minta diisi-isi. Lepas tu kita pula terfikir-fikir dan terbayang-bayang ada lebihan makanan dekat dapur, ada lebihan makanan dalam peti ais. Jadi elakkan makan 2 jam sebelum tidur untuk memastikan sistem padaman kita telah berjalan dengan baik. Jadi kita dapat tidur dengan baik. Antara tipsnya lagi Syah untuk antara tips yang boleh dikatakan dekat sini adalah bilik sejuk kurang daripada 30 darjah Celsius. Menurut Ralph Downey-Tree PhD, Ketua Bahagian Perawatan Masalah Tidur di Universiti Loma Linda, menyatakan bahawa penurunan suhu badan akan berlaku lebih cepat dalam suhu yang lebih sejuk. Walau bagaimanapun, jika anda berada di bilik yang panas, anda lebih berisiko untuk bangun di tengah malam kerana berasa panas ataupun merasa kaku semasa tidur. Dekat sini Sharon, maksudnya tak bolehlah kita punya suhu tu terlalu panas, terlalu sejuk pun tak boleh. Dan juga dinyatakan dekat sini, Dr. Rachel Sells MD, iaitu pakar neurologi di University Johns Hopkins, memetik kajian dari Yayasan Tidur Malaysia Nasional yang menyatakan bahawa suhu bilik terbaik untuk tidur adalah sekitar 18 sehingga 22 darjah Celsius. 18 tu Syah, saya rasa dah cukup sejuk. Bukan cukup sejuk lah, sangat sejuk lah bagi saya. Sejuk, saya tak boleh lah. Saya rasa yang saya boleh 24 lah Syah. 24 tu macam just nice lah untuk saya. Kalau 18 saya pernah 18, memang tak boleh. Memang sejuk sangat-sangat. Dia kiranya macam ikut suhu badan kita jugalah. Tapi dekat sini disarankan di antara 18 sehingga 22 darjah Celsius. Kalau macam Sharon tak selesa kan, 18 tu bolehlah naikkan sikit suhu tu. Tapi kan Syah, bila kita kata macam terlalu sejuk, bila kita dah tutup badan kita dengan selimut, kita rasa panas pula. Betul. Kan? Lepas tu rasa panas. rasa kaki belakang badan tu berpeluh-peluh. Betul. Lepas tu bila kita turunkan balik suhu aircon tu atau penghawa dingin, ataupun kita boleh naikkan kipas tu, kelajuan kipas tersebut, kita rasa sejuk pula. Rasa sejuk. Sebab itulah suhu bilik ni sangat penting untuk kita dapatkan tidur yang berkualiti. Banyak lagi sebenarnya perkongsian yang akan kita sampaikan. Tetapi jangan ke mana-mana, hanya di Sejahtera Asia.
Ya, kembali lagi bersama saya dan juga Syasa dalam siaran Sejahtera Asia dengan perkongsian kita pada pagi ini, checklist confirm tidur puas. Jadi kita nak semua masyarakat, Syah, kita nak mereka sentiasa ada tidur yang mencukupi, ada tidur yang berkualiti, Syah. Betul, sebenarnya sangat menarik ya ini tajuk yang kita akan kongsikan kepada anda semua. Mungkin boleh dijadikan sebagai panduan selepas ini. Mungkin selepas ni ada tips-tips yang mungkin kita tak pernah aplikasikan sebelum ni, jadi kita boleh cuba untuk meningkatkan kualiti tidur kita. Ya, betul. Apakah antaranya, Sharon? Antaranya adalah tidur waktu sama pada setiap hari di antara 7 hingga 9 jam dan juga berhenti bekerja 1 jam sebelum tidur. Ni saya pun muskil sikit ni, Syah. Tidur waktu sama tu. Macam bukan sama tu panas ke, Sharon? Betul, tidur pada waktu yang sama. Setiap hari waktu tempoh masa yang sama. Jadi macam susah sikit lah kan kita rasa nak ikuti dia. Sebab kadang-kadang ada deadline kerja yang kita harus selesaikan. Kadang-kadang hari ni tidur pukul 1 pagi, besok tidur pukul 10 petang. Jadi dekat sini sebenarnya, Sharon, pentingnya pengurusan masa. Maksudnya kalau kita dah target untuk tidur pukul 10 malam, kita kena siapkan semua kerja kita sebelum pukul 10. Jadi saya rasa dia pola kitaran tidur ni dia akan dia merupakan macam satu tabiat. Kalau kita dah set setiap hari pukul 10 atau pukul 11 malam kita akan tidur, maka esoknya badan itu secara automatik, otak itu akan menghantar mesej kepada kita, ini adalah waktu untuk tidur. Dia dah menjadi tabiat. Dan seterusnya, katil untuk tidur sahaja, nak baca buku, pergi tempat lain. Mungkin untuk yang ni ada yang akan menyokong dan mungkin yang akan menyangkal. Baiklah, kenapa dikatakan bahawa katil hanya untuk tidur dan kalau nak baca buku, kena pergi dekat tempat lain. Kerana bukan, hal demikian kerana bagi mereka yang bergelar ulat buku ni sama saja seperti telefon, Sharon. Maksudnya mereka akan addict ataupun susah nak renggangkan apabila dah membaca buku tu sebab dah terlalu taksub sangat nak baca buku kan. Jadi bila dalam keadaan macam tu mereka dah terlepas dah masa, kiranya macam patutnya mereka tidur pukul 12 tapi sebab dah terlalu asyik sangat baca buku, dah pukul 1, dah pukul 2. Itulah sebabnya. Tapi kan, Syah, kalau kita cakap begitu kan, tapi kanak-kanak ni suka kita bacakan buku cerita kat diorang. Betul. Bila kita bacakan buku cerita kat kanak-kanak ni, mereka mudah tidur kan. Itulah sebenarnya saya cakap, mungkin ada yang menyangkal dan mungkin ada yang menyokong. Macam yang saya cakap tadi, kalau nak tidur senang, biasalah kita dengar, selalulah kita dengar, kalau nak tidur, kena baca buku yang kita rasa bosan nak dengar. Adakah itu satu teknik ataupun langkah yang betul, Syah? Sebab saya tak pernah lagi cuba langkah tersebut. Bagaimana pula dengan Syah? Pernah tak cuba? Saya pernahlah cuba dan terbukti betul. Betul ke? Ya, betul. Lepas ni mungkin saya boleh cuba membaca buku yang membosankan betul. Untuk dapat tidur. Itulah saya kira pembacaan buku ini mungkin dia ada bergantung pada individu kan, Syah? Betul. Kalau yang jenis suka baca buku memang taklah mereka nak tidur, Syah. Makin aktif mereka membaca dah tu tak sedar masa dah akhir. Macam yang Syah kongsikan lah, macam baca buku tu mungkin dia dah baca beberapa buku surat, lepas tu kita tak puas lah macam nak tahu apa kesudahan-kesudahannya. Akhirnya satu buku tu satu malam dia boleh habiskan, Syah. Terkejut pagi dah ayam dah berkokok. Kita lemak dah pukul 3 pagi, lemak pukul 4 lah dah nak bersiap untuk turun ke tempat kerja. Jadi itu perlu dielakkan. Boleh membaca buku tapi dalam kadar yang sederhana. Dan saya nak kongsikan satu tips ni, Syah. Tips ni agak lucu, tapi tak tahu ada tak kebenaran di sebalik tips ni. Dia kata jangan bercakaran dengan pasangan 1 jam sebelum tidur, Syah. Macam mana tu? Bercakaran tu maksudnya mungkin jika anda mempunyai orang kata misunderstanding lah dengan pasangan kan, mungkin boleh bermaaf-maafkanlah dulu sebelum pergi ke tidur, kerana bila pergi tidur dengan keadaan mood yang marah, mood yang tidak kita tak selesa, mood yang memang tak tentu, tak aman, tak harmoni, itu boleh mengganggu kualiti tidur kita. Ya, betul. Betul tu, Sharon. Sebab apa? Macam kita juga, kalau fikiran kita terganggu disebabkan satu perkara tu, sebagai contohnya macam tadi, kalau kita ada masalah dengan pasangan kita, sebenarnya benda ni kita tak dapat nak aplikasikan terhadap pasangan sahaja, terhadap keluarga, terhadap kawan, terhadap orang sekeliling pun boleh juga. Maksudnya kena selesaikan sebelum kita nak tidur. Tak semestinya takluk pada pasangan kita. Sebenarnya
hal kerja pun boleh juga membuatkan kita tak tidur lena Syah. Ya, Mungkin betul. kita ada misunderstanding di tempat kerja ataupun di tempat luar. Lepas tu kita tidur, kita terfikir-fikir kan. Kita terbayang-bayang, kita masih tak dapat nak let go perkara itu. Jadi dia boleh mengganggu konsentrasi kita untuk tidur. Ya, Dan betul. antara satu tips ni Syah, mungkin Syah pun rasa lucu juga. Ya. Alihkan kucing dari bilik. Kucing sebenarnya a big distraction dengan kita. Ya kan, sebab saya kira kadang-kadang ada juga dalam kalangan rakan saya yang kalau tak ada kucing dia tak boleh tidur. Dia nak ada kucing di sebelah. Tapi ini tips yang dikongsikan ini daripada Public Health Malaysia yang sekarang tips-tips yang kami kongsikan ini, di mana ada beberapa kajian yang telah dilakukan memastikan bahawa tips-tips ni boleh diguna pakai untuk meningkatkan kualiti tidur anda. Ya, Jadi betul. saya kira mungkin kucing ni kan Syah, mungkin dia mengganggu tuan dia kot tengah dia tidur tu kan. betul, Mungkin dia sebab mengiau-ngiau ke apa ke. Biasalah kan, kucing ni dia manja. Jadi bila dia nak perhatian, kita yang nak tidur ni pun macam susah sangat. Itu adalah salah satunya. Dan sebenarnya ada teknik. Belajar teknik bertenang, regangan otot dan bayangkan suasana yang tenang. Sebagai contohnya, saya ada beberapa tips yang setelah saya dapatkan berdasarkan kajian yang dijalankan. Sebagai contohnya, tidur dalam tempoh 10 saat. 10 saat, iaitu the military method. The military method atau gaya kaedah ketenteraan diperkenalkan oleh Sharon Ackerman yang ditulis di dalam bukunya yang bertajuk Relax and Win Championship Performance. Dalam tulisannya, kajian ini dicipta pertama kali di US, iaitu Navy Pre-Flight School yang membantu juru terbang tidur sekurang-kurangnya selama 2 minit. Ada teknik dia tak Syah? Macam Ya, bagaimana? tekniknya ada. Sebagai Kongsikan contohnya, military teknik ni yang menarik ni Syah. Ya, betul. Sangat menarik sebenarnya. Yang pertama sekali adalah, relaxkan bahagian mulut, longgarkan semua otot muka termasuklah bahagian dalam mulut, okey. Dan yang kedua, jatuhkan bahu, segala ketegangan otot bahu dan jatuhkan tangan ke sisi, maksudnya dalam keadaan macam inilah, dalam keadaan relax. Bernafas dalam keadaan santai dan perlahan, penuhkan udara di dalam dada, relaxkan otot bawah badan pula, pastikan paha, betis dan kaki berasa selesa. Kosongkan minda selama 10 saat, bayangkan sesuatu yang santai. Itulah antara salah satu teknik method tadilah yang kajian yang teknik military ni dijaminlah Syah dapat tidur dalam 10 minit. Ya, betul, memang dapat. Tapi kaedah ini terbukti secara saintifik adalah berkesan. Jika kaedah ini tidak berfungsi ke atas badan anda, anda perlu belajar bagaimana cara pernafasan yang betul. Pokok pangkalnya cara bernafas kita ni kena betul lah sebenarnya, Sharon. Betul. Sebab bila Syah tengah kongsikan tips tu macam relaxkan otot muka, penuhkan dada dengan teknik pernafasan itu, saya terbayang dia macam umpama kita tengah senang diri pula. Tapi dalam keadaan baring lah kan. Betul. Kita tengah relax. Dan yang menariknya, Sharon, sebenarnya ada teknik pernafasan 4-7-8 yang bermaksud tidur malam dalam tempoh 60 saat pula. Kalau ini, bagi contohnya, dimulakan dengan meletakkan lidah di lelangit mulut, di belakang 2 gigi depan anda, tetapkan lidah di situ sepanjang masa dan longgarkan sedikit mulut jika perlu. Yang kedua, bernafas dengan perlahan dan tenang melalui mulut. Yang ketiga, tutup mulut anda dan bernafas menggunakan hidung dengan kiraan selama 7 saat dan lepaskan. Itulah antara salah satu contohnya. Menarik kan sebenarnya, macam-macam tips-tips yang kita dapat ni. Apa yang Syah sampaikan, Syah kongsikan, dia fokuskan kepada pernafasan lah Syah. Dia fokus kepada bila pernafasan. Syah kongsikan, saya tengah cuba. Sebenarnya saya tengah cuba Nasib baik kita guna mask ni. Nasib baik ada mask, dia tak nampak lah mimik muka saya tu yang mencuba teknik pernafasan dari rumah. Jadi saya kira kat sini pokok pangkalnya kita perlu bertenang Syah. Kita perlu bertenang sebelum kita nak tidur. Itu yang tu, paling penting. Relaxkan diri, relaxkan segala otot badan tu, kepala tu. Tu yang saya dapat membantu sedikit sebanyak untuk meningkatkan kualiti tidur. Dan ada juga petua orang tua yang mengusyurkan minum segelas susu sebelum tidur Syah. Sebenarnya Syah pun mempraktikkan tu dalam sebulan ni lah, Sharon. Tapi dia nak kena konsisten. Kiranya macam satu hari tu terlepas,
dia jadi kepada biasa. Oh ya ke? Maknanya setiap malam tu sebelum tidur tu kena minum segelas susu lah. Atau dia- berkesan tak Syah? Betul, dia berkesan. Dia akan buat kita mengantuk tapi dia taklah terus macam tidur terus. Dia Aha. macam okey ambil takes time lepas tu boleh lena. Jadi itulah sedikit sebanyak perkongsian kami berdua kepada anda pada hari ini untuk membantu anda mendapatkan kualiti tidur yang lebih Betul. enak dan lebih berkualiti. Kalau Setakat nak ini. tahu yang ni adalah berkesan atau tidak, para pun encik ataupun makcik, kakak semua bolehlah tolong ikut semua tips-tips yang kami katakan ini. Sebab kita tak tahu badan kita kan berbeza kan Sharon? Kepelbagaian individu. Jadi ini sedikit tips, bukan dia menjamin tapi dia betul. membantu anda. Anda boleh cuba, tidak salah untuk mencuba. Jadi setakat ini saja perkongsian kami pada pagi ini. Terus kekal setia bersama kami pada setiap hari pukul 7.30 pagi hanya di TVS saluran 122 Astro dan My TV. Sehingga kita bertemu lagi dalam episod yang akan datang. Saya Sharon Kezia. Dan saya Syasha Denzin. Hanya dalam siaran Sejahtera Asia. Daripada inspirasi, kami cetuskan inovasi. inovasi. Bye-bye. Selamat hujung minggu.